Dan ruang-ruang untuk kumpulan-kumpulan minoriti, walaupun ada yang kononnya mendakwa biar pergi kat depa lah, itu depa dengan Tuhan. Itu bukan kalam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang menjadi pemimpin. Kalau gitu semua tak payah ada pemerintah. Bila semua dia dengan Tuhan. Tak payah ada undang-undang, tak payah ada buat peraturan lampu syarat pun tak payah buat. Dia dengan Tuhan dia. Buat lampu syarat apa? Jalan raya pun tu suruh buat lah. Biar hutang getah apa semua, serabut. Kereta pun BP tu suruh buat kereta. Biar orang jalan kaki. Allah Ta'ala turun mai manusia ni tuan-tuan. Allah Ta'ala hentak mai Quran. Allah Ta'ala bukan hentak Quran mai lagu tu saja. Allah Ta'ala hentak pesuruh dia, Rasul dia, suruh bawa Quran, sampaikan kepada umat dia. Gunakan Al-Quran sebagai buku manual pengguna kepada umat manusia. Ayat walam yattaqiz walada. Allah Ta'ala tak ada satu agama pun yang boleh berkompromi dengan agama Islam. Tak ada. Sama macam ayat kita dah bahas, inna dina indallahil Islam. Islam satu saja. Tuan-tuan pun dengar lah baru-baru ni. Ustaz Abdullah Din mai. Saya ada satu program bilin tak ada nak mai. Dalam Kedah, saya dengan dia pusing bagi aluk ustaz, saya pusing balik ni. Nak cerita pasal akidah, cerita lawan Syiah, tiba-tiba buka ruang untuk Syiah. Apabila ruang-ruang ini dibuka tuan-tuan, dunia mutaakhir zaman kita ini, akhir-akhir ini, dunia sangat mencabar. Kehidupan kita sangat mencabar. Kita fikir di sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendatangkan banyak fitnah, banyak bala yang kadang-kadang kita rasa bala itu dalam bentuk selesa. Suruh kita fikir, apabila satu golongan ini mentadbir dunia, mentadbir sesuatu tempat, kita kena fikir apakah yang kita boleh dapat hasil daripada tu, apakah pengajaran yang kita dapat. Bukan saja-saja Allah Ta'ala buat bagi benda ni jadi, takdir kita tuan-tuan di akhir ayat ni, kulla syai'in faqadarahu taqdira. Ya jelas lagi dia ada cerita. Dan tiap-tiap dia Allah Ta'ala yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu. Nak cerita tuan-tuan, manusia ni kalau hidup, manusia hidup tapi tak ada agama. Manusia hidup ada agama tapi bukan agama yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita 73 golongan, tuan-tuan selalu dengar hadis tu. 73 golongan akan umatku akan berpecah kepada 73. Daripada 73 tu satu je yang nak masuk syurga ni, satu je. Kalau kita list balik tuan-tuan, satu persatu cukup dah 73 yang ada sampai hari ni. Cukup. Ustaz, betul ke cukup? Mana ada ustaz? Mana ada Mu'tazilah? Mana ada Murji'ah? Tak ada pun ustaz. Ya, tak ada, tapi aliran pemikiran mereka ada. Mengasingkan politik daripada agama, itu fikrah Mu'tazilah. Mengasingkan politik daripada agama, asing, bagi asing. Itu aliran pemikiran Mu'tazilah. Antara salah satunya bercakap tentang
perkara-perkara yang sepatutnya kita buat. Lah ni duk main satu yang kita duk risau ni tuan-tuan, geng golongan anti hadis ni dia duk naik balik. Dia duk naik balik. Kita tak payah tengok tahu lah, tuan-tuan baca sahabat, tuan-tuan tahu. Dia kira duk ada balik. Oi, kami tak mau pegang hadis, kami nak pegang ayat Quran saja. Dan dia ada lagi satu golongan yang dia tak timbul lagi, kami pegang hadis saja, Quran kami tak mau pegang. Ada, tapi hak tu tak nampak lagi. Hak duk nampak ketara lah ni golongan yang anti hadis. Hadis ni Muhammad cipta. Hadis ni kami tak pegang sebab dia bukan Tuhan. Kami nak pegang yang Tuhan bagi saja. Tuan-tuan pernah dengar kalam ni? Dulu 1991, 1992 dia ada satu kolom dalam dalam suara abang. Depa ni boleh bersuara. Lah ni dah tak ada, dia pun mati dah. Siapa dia cari sendiri. Kan? Saya ingat masa tu saya dijah satu, saya dijah dua. Golongan-golongan anti hadis ni. Kalau kita fikir cara logik ni tuan-tuan, dia pun nak pegang Quran saja, tak mau pegang hadis. Ayat Quran sebut aqimis salah, nak sembahyang lagu mana? Yang cerita detail tentang solat daripada angkat takbir sampai bagi salam, al-hadis. Cerita ambil wuduk dengan sempurna daripada basuh 2 pergelangan tangan, cerita dalam Quran semua anggota wajib saja. Cerita adab ambil wuduk, rukun wuduk, perkara sunat wuduk ada dalam mana tuan-tuan? Al-hadis 2. Yang satu lagi dah depa nak gunakan hujah akai sangat. Kalau lagu tu, kalau mati buat wasiat siap-siap, biar mati berulat dalam rumah, tersuruh ke bumi. Mana ada cerita dalam Quran? Yang cerita daripada orang tu si mati tu mati, bagaimana menguruskan jenazah dia, bagaimana mengkafankan dia, bagaimana sembahyangkan dia, bagaimana mengkebumikan dia. Tang mana tuan-tuan? Al-hadis. Menunjukkan apa? Al-Quran dan Al-hadis tak boleh dipisahkan. Quran dan hadis tak boleh dipisahkan. Mesti kena ambil dua-dua. Dan dalam yang kita duk belajar rukun iman, rukun Islam, dia bukan serupa dengan ilmu matematik. 5 tolak 4 jadi 1 dah. Rukun Islam 5 tolak 1 tinggal 4 ke dah, lingkup semua. Dia bukan tolak macam matematik. Ini yang ulama bawa kepada kita tuan-tuan, pengajaran daripada ayat ni. Bukan saja-saja pengarang bawa mai ayat ni, so kita fikir nombor 1, kita ni siapa atas muka bumi. Ulama suruh fikir lagi perkara yang ke-6, apa dia tuan-tuan? Awak kita ni tak mati ke? Ni. Ayat ni tak ada cerita mati. Sebab tu kita baca ayat Quran bukan hanya faham di sudut literal sahaja, bukan di sudut bahasa sahaja, bahkan kita kena tengok apakah pendapat ulama, apakah asbabun nuzul ayat, apa pendapat ulama, apa pendapat ulama yang muktabar, ulama yang dulu, ulama yang sebelumnya, ulama kontemporari. Baru kita jadikan pengajaran. Bukan kita faham sebiji ayat Quran terus kita percaya terus kita faham lagu tu. Untuk mengaji bahasa, ya. Tapi untuk memahami ayat, kita perlu kepada pentafsiran. Kitab-kitab tafsir yang ulama karang. Kita hari ni sampaikan ya tuan-tuan, ilmu semua yang ulama karang. Betapa bahagianya ulama-ulama yang meninggalkan tafsir kepada kita, meninggalkan mutiara-mutiara ilmu, kitab berjilid-jilid yang mereka sedang bersedap-sedap di alam barzah. Kalau kita mati, kita tinggal apa tuan? Ulama dulu mati, Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, kan? Ulama-ulama yang dah pi dah, tok-tok guru kita dulu.
Tok guru yang membebaskan, yang menghalau penjajah keluar daripada bumi ini. Tuan-tuan, ni bulan 8, bulan kemerdekaan, kita jangan lupa jasa ulama dalam memerdekakan negara kita. Majoritinya yang menghalau penjajah banyak ni ulama, tuan-tuan. Baca sejarah begitu nah. Kebanyakan ulama, tiupan semangat itu daripada ulama.